Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni Khadir antara realiti dengan karangan Syekh Arab ni Syekh Muhammad Khair Ramadan Yusuf. Ini kita baca buku terjemahnya lah. Kita bicara pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan pertemuan hari ini kita nak bicara pertemuan Khadir ini dengan Khalifa dan Umar. Pertemuannya Khadir ini alaihi salam dengan Khalifah dan Umar, terdapat banyak berita dan perkhabaran yang menyebutkan berlakunya pertemuan Khadir alaihi salam dengan sebahagian khalifah-khalifah. Di antaranya ialah riwayat pertama riwayat daripada Abu Bakar Ad-Dainuri dalam kitabnya Al-Mujalasah daripada jalan sanad Ibrahim bin Khalid daripada Umar bin Abdul Aziz katanya, suatu ketika aku telah melihat Khadir AS sedang berjalan-jalan dengan cepat sambil berkata, sabarlah wahai nafsu, kerana kesabaran pada hari ini akan menjadi bekalan untuk hari esok yang kekal abadi. Sabarlah pada hari-hari singkat masanya ini buat menghadapi hari-hari esok yang tiada penghujungnya. Rujuk ke apa ni? Al-Isabah ingatlah. Riwayat kedua, riwayat daripada Ya'qub bin Sufyan. Beliau ialah Ya'qub bin Sufyan bin Juan Al-Farisi, salah seorang muhaddis dan penghafal hadis yang terkemuka juga. Hidup berjauhan selama 30 tahun dari tanah air tercinta kerana merantau mencari hadis. Telah berguru lebih daripada 1000 orang syekh muhaddis. Wafat di Basrah pada tahun 277 Hijrah. Di antara karangan beliau ialah At-Tarikh Al-Kabir, lihat A'lam karangan Al-Zarkali jilid 8 kesat 198. Riwayat daripada Ya'qub bin Sufyan yang disebutkan dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir, dan Abu Arubah daripada sanad Riyah bin Abidah. Katanya, aku telah melihat seorang lelaki sedang berjalan beriringan dengan Umar bin Abdul Aziz sambil kedua tangannya bertongkat di atas bahu Umar. Tangan dia tu tak atas bahu Umar dah. Setelah lelaki itu pergi, aku pun menyapa Umar, siapakah lelaki ini? Katanya kepadaku seolah keheranan, kamu telah melihatnya? Aku menjawab, ya. Umar lantas berkata, aku beranggapan kamu menjawab, ya. Umar lantas berkata, aku beranggapan kamu adalah seorang lelaki yang soleh kerana dapat melihat Khadir AS. Itulah dia saudaraku Khadir. Dia datang untuk menyampaikan khabar gembira kepadaku bahawa aku satu hari nanti akan dilantik sebagai khalifah dan akan memerintah dengan adil. Cerita ni lah. Dia sanad Riyad bin Abidah. Dari buku cerita Ya'qub bin Sufyan juga kan. Sanad Riyad bin Abidah. Riyad Abidah cerita ni lah. Ibn Hajar berkata dalam kitabnya Fathul Bari, tidak wujud apa-apa masalah tentang perawi-perawinya dan aku tidak dapati sampai sekarang perkhabaran dan asar yang sanadnya baik selain daripada riwayat ini sahaja. Fathul Bari jilid 6 muka 311, Tabaqat Kubra bagi Sya'rani jilid 1 muka 33 yang disebut dalamnya bahawa Ya'qub bin Sufyan pernah menemui Khadir AS. Ya'qub bin Sufyan sendiri pun kata sini jumpa Khadir juga dah. Ini lah cerita pasal orang lain dah daripada sanad Riyah Abidah ni. Jadi Riyah Abidah ni ke Ibn Hajar tidak ada masalah lah. Gitulah. Ibn Hajar juga telah mengulas mengenai sanad riwayat ini dalam kitabnya Al-Isabah, dan katanya hadis ini penyusunan sanad yang paling baik mengikut apa yang pernah aku jumpa dalam masalah ini. Hadis yang seperti ini juga telah diriwayatkan oleh Abu Arubah Al-Harani dalam kitab tarikhnya daripada Ayub bin Muhammad Al-Waraq, juga daripada Damrah. Abu Nu'aim pula meriwayatkannya dalam kitabnya Al-Huliyah. Ya, Hilyatul Awliya asasan kitabnya As-Suhudah. Huliyah. Daripada Ibn al-Muqri, daripada Abu Arubah dalam tajuk beliau datang Umar bin Abdul Aziz. Rujak Al-Isabah jilid 2 muka 135 dan Al-Hilyatul Awliya dan Hilyatul Awliya. Riwayat ketiga dah. Riwayat didatangkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar yang dipetik daripada kitab Faid Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Muslim bin Zurarah Al-Razi. Katanya, Al-Laits bin Khalid Abu Amr, iaitu seorang yang dipercayai hafalannya, telah memberitakan padaku suatu hadis yang telah diriwayatkan olehnya daripada Al-Musayyib. Abu Yahya, iaitu salah seorang sahabat Muqatil bin Hayyan, daripada Muqatil bin Hayyan. Katanya, suatu ketika aku telah datang menemui Umar bin Abdul Aziz. Setelah aku sampai, aku dapati ada bersama-sama Umar seorang lelaki atau seorang tua sedang berbicara dengannya.
atau sedang bertongkat tangan ke atas bahunya. Tetapi kemudiannya lelaki itu telah hilang dari pandanganku. Aku lantas berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu boleh melihat lelaki yang sedang bercakap-cakap dengan kamu tadi? Tanya Umar, adakah kamu juga ada melihatnya tadi? Kataku, ya. Kata Umar, itulah saudaraku Khadir. Dia datang menemuiku untuk memberikan tunjuk ajar kepadaku dan untuk membetulkan tindakanku. Rujuk Al-Isabah jilid 2 muka 1 kena hingga 1 ke 7. Riwayat keempat. Ya gitulah. Riwayat keempat terdapat juga riwayat mengenai pertemuan Khadir dengan Khalifah Al-Mansur. Sebagaimana kisah ini telah diambil daripada Ibnul Mahajir. Beliau ialah Muhammad bin Mahajir bin Abu Muslim Ansari Asy-Syami, hamba kepada Asma binti Yazid Al-Aswadiyah. Berkata Imam Ahmad, Ibnu Ma'in dan Abu Daud, dia seorang siqah. Juga diperakui oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Menerima riwayat daripada Nafi' dan Rabi'ah bin Yazid. Dan orang yang menerima riwayat daripadanya di antaranya ialah Abu Musar dan Al-Wahazi. Wafat pada tahun 170 Hijrah. Meriwayatkan daripadanya jemaah ulama hadis kecuali Imam Bukhari. Bukhari tak ambil ya. Dia Ittihaf Sadatul Muttaqin. Katanya, suatu ketika Amirul Mukminin Al-Mansur telah datang ke kota Mekah. Kerana menunaikan haji pada setiap malam di saat penghujung malam baginda akan keluar daripada Darun Nadwah. Mansurnya, khalifahnya. Tempat persinggahan khalifah semasa di Mekah. Ianya merupakan tempat berlangsungnya mesyuarat di kalangan pembesar kafir Quraisy di zaman jahiliyah. Okey, lepas tu iaitu tempat pada setiap malam di saat penghujung malam baginda akan keluar daripada Darun Nadwah, iaitu tempat penginapannya untuk tawaf dan bersembahyang. Bila naik fajar subuh, baginda akan pulang ke Darun Nadwah, kemudian baginda akan keluar ke masjid. Di saat itu orang ramai akan datang menemuinya dengan memberi salam kepadanya. Apabila dilakukan iqamah sembahyang, baginda akan mengimaminya. Jadi itu imam juga khalifahnya di masjid Mekah. Pada satu malam baginda telah keluar ketika waktu sahur sedang melakukan tawaf. Tiba-tiba baginda terdengar suara seorang lelaki sedang berdoa di sisi multazam yang katanya, ya Allah, aku mengadu kepada engkau tentang munculnya kezaliman dan kerosakan di bumi. Dan kezaliman dan ketamakan yang telah menghalang kebenaran akan ahli dan ahlinya. Justru itu Al-Mansur telah mempercepatkan langkahnya sehingga ucapan lelaki itu dapat didengarnya dengan jelas. Kemudian baginda berlalu keluar dari situ dan lantas duduk di satu sudut masjid. Setelah itu baginda telah menghantar utusannya untuk menjemput lelaki itu datang menghadapnya. Utusan itu berkata kepada lelaki tersebut, silalah datang menghadap Amirul Mukminin. Lelaki itu lantas bersemayam 2 rakaat dan selepas itu memegang salah satu daripada bucu Kaabah dengan tangannya. Kemudian dia pun bersama utusan tadi telah datang kepada Al-Mansur. Al-Mansur bertanya kepadanya, apakah maksud ucapannya munculnya kezaliman dan kerosakan di bumi dan ketamakan dan kezaliman yang menghalang di antara kebenaran dan ahlinya. Maka demi Allah, sungguhnya kamu telah memasukkan ke dalam pendengaranku perkara yang telah menyakitiku dan menggoncang ketenanganku. Baca aku habis. Kata lelaki itu, wahai Amirul Mukminin, jika tuanku memberi jaminan terhadap keselamatanku, nescaya aku akan ceritakan kepada tuanku perkara-perkara tersebut daripada mulanya lagi. Jika tidak ada jaminan tersebut, maka aku pendamkan sahaja semuanya itu dalam benakku dan aku akan usahakannya sendiri untuk mengatasi masalah itu. Ya Amirul Mukminin, kalau begitu aku menjamin keselamatan dirimu. Lalu lelaki itu pun berkata, orang yang dimasuki ke dalam hatinya sifat tamak sehingga menghalang kebenaran dan ahlinya, dan yang menyekat daripada pulihnya kezaliman dan kerosakan di bumi ini ialah tuanku sendiri. Mendengar penjelasan daripada lelaki ini, Mansur pun terkejut dan lantas berkata, celaka kamu, apakah sifat tamak kepada dunia masuk ke dalam diriku, sedangkan emas dan perak berada dalam genggamanku, kemewahan dan kemiskinan berada di bawah pentadbiranku. Dia tanyalah, lelaki itu berkata lagi, apakah ada orang lain yang dimasuki sifat tamak sebagaimana hebatnya sifat tamak itu memasuki diri tuanku? Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengarahkan tuanku supaya melihara urusan orang Islam dan harta mereka, tapi tuanku lalai dalam menguruskannya. Sebaliknya tuanku asyik hanya asyik menghimpunkan harta-harta mereka, dan setelah itu tuanku menghalang mereka daripada menemui tuanku dengan tintin yang dibina daripada batu kapur dan batu-batu tanah, dengan pintu yang terperbuat daripada besi dan dengan pengawal yang dilengkapi senjata, sehingga pada akhirnya tuanku penjarakan diri tuanku dalamnya.
Kemudian tuanku utuskan pekerja-pekerja untuk memungut harta-harta mereka dan cukai-cukai berkaitan dengannya. Tuanku melantik menteri-menteri, timbalan-timbalannya dan orang-orang zalim buat membantu tugas pemerintahan tuanku. Tetapi jika tuanku lupa dan lalai, mereka semua tidak pernah mengingatkannya. Dan jika tuanku sedar, mereka tidak sedia menolongnya. Pegawai-pegawai ni tau. Menteri-menteri ya, berapa ni, pengampun. Tuanku memberi kekuatan pada mereka dengan harta, pengawal dan senjata untuk menzalimi rakyat tuanku. Tuanku mengarahkan agar tidak boleh bertemu dengan tuanku kecuali si Fulan bin si Fulan saja dah. Oh, tentu dia boleh jumpa raja dah. Tuanku juga mengarahkan supaya hanya orang tertentu yang disenaraikan namanya saja yang boleh berhubung dan menemui tuanku. Tuanku tidak pernah memerintahkan supaya dibawa menghadap kepada tuanku orang yang dizalimi, orang yang kelaparan, orang yang tidak berpakaian, orang-orang yang tidak berupaya, dan orang-orang yang miskin, sedangkan semua mereka ini punya hak kepada harta ini. Mereka yang tuanku pilih khusus bekerja untuk tuanku dan mereka yang mendapat layanan istimewa daripada tuanku berbanding rakyat jelata yang lain apabila mereka melihat tuanku memungut harta rakyat, tapi tidak membahagikannya kepada mereka yang layak menerimanya. Nescaya mereka akan berkata, sesungguhnya raja kita ini telah mengkhianati Allah. Mengapa kita juga tidak melakukan tindakan yang sama? Kerana kita juga berpeluang untuk melakukannya. Yang pakak. Rasuah berlaku tak? Bukan Perdana Menteri saja kita kata tak. Bukan raja saja. Habis. Kerana dia ni, orang pengampun ni nak tupai gatek, nak ambil harta rakyat jugalah. Setelah itu mereka akan merancang agar setiap perkhabaran tidak baik mengenai kelakuan dan kesalahan mereka yang berkaitan dengan orang ramai tidak akan sampai kepada pengetahuan tuanku. Kalau sampai pun hanyalah berita-berita yang mereka inginkan saja, tapis lah. Tapis berita lah. Mereka juga merancang jika ada mana-mana pekerja yang melakukan pekerjaan dengan jujur tetapi telah mengganggu urusan mereka, maka mereka akan memfitnahkan pekerja itu, sehinggalah pangkatnya turun dan dirinya menjadi hina dina pada kacamata tuanku. Jadi pekerja hak baik jujur ni kena tuduh, kena fitnah dia. Pengkhianat lah, apa dah, nak buat lah, nak tak jauh gitu lah dah. Setelah cerita-cerita mengenai kezaliman terancang seperti ini yang melibatkan diri tuanku dan kuncu-kuncu tuanku tersebar luas, maka rakyat jelata akan memberikan penghormatan pada mereka dengan cara terpaksa saja dan dengan sebab timbul rasa gerun di dalam hati mereka terhadap kuncu-kuncu tuanku ini. Kalau mereka yang mula-mula cuba berbuat baik dengan kuncu-kuncu tuanku ini ialah pekerja-pekerja bawahan tuanku sendiri, mereka akan menghulurkan hadiah-hadiah dan harta-harta tertentu agar dengan ini mereka akan mendapat perlindungan daripada kuncu-kuncu tuanku dah, orang bawah tuanku dah, dan terpelihara daripada menerima hukuman ketika mereka menzalimi rakyat tuanku. Kemudian perbuatan semacam ini menjadi ikutan pada rakyat tuanku yang punya kuasa dan kekayaan agar mereka dapat menindas orang-orang bawahan dan yang hartanya kurang daripada mereka. Dengan ini bumi Allah telah dipenuhi dengan berbagai-bagai bentuk kezaliman dan kemaksiatan akibat manusia telah dikuasai oleh sifat tamak dan halabat. Justru itu jadilah kuncu-kuncu tuanku dan rakyat jelata lain yang mengikuti langkah mereka semacam berkongsi kuasa dengan tuanku dalam memerintah negara, sedangkan tuanku tidak menyedarinya lagi. Tak khabar. Jika datang seorang yang dizalimi, dia akan dihalang untuk bertemu dengan tuanku. Jika dia ingin mengemukakan masalahnya atau menceritakannya secara berhadapan ketika tuanku melakukan lawatan ke tempat mereka dan sebagainya, dia akan dapati tuanku sendiri menghalang dirinya daripada berbuat demikian, dan sebaliknya pula tuanku akan menugaskan orang tertentu untuk memerhati tindakan zalim manusia. Jika lelaki yang dizalimi itu datang mengadu kepada orang yang paling rapat dengan tuanku seperti setiausaha sulit tuanku, maka kuncu-kuncu tuanku akan meminta agar orang-orang yang melakukan kezaliman tidak mengakui dengan kezaliman yang mereka lakukan. Jika orang yang dizalimi itu di antara orang yang punya kedudukan dan pengaduannya akan terima oleh orang yang rapat dengan tuanku, maka dia tidak dapat juga menyampaikan masalahnya itu kerana takut pada kuncu-kuncu tuanku. Maka begitulah yang berlaku setiap masa di mana orang-orang yang dizalimi sentiasa bergilir-gilir datang meminta perlindungan, membuat aduan dan meminta pertolongan, tetapi setiausaha sulit tuanku akan sentiasa menolak dan berdolak dalih. Apabila orang yang dizalimi bersungguh-sungguh membuat aduan dengan melakukan tunjuk perasaannya dan melawan-lawankan suara mereka menuntut keadilan dan pembelaan di hadapan tuanku sendiri, nescaya mereka akan dipukul, pasti akan dipukul. Nah, macam kita lah tunjuk perasaan, ada FRU ke apa ketimbuk dah. Nescaya mereka pasti akan dipukul sehingga tercedera sebagai suatu pengajaran dan cegahan kepada orang lain pula. Sedangkan di saat itu tuanku hanya melihatnya sahaja dan tidak menghalang tindakan ganas yang dilakukan oleh pengawal-pengawal tuanku.
Maka apakah kesedihannya yang akan menimpa Islam dan penganutnya dengan keadaan seperti ini? Kesedihannya mana? Sebelum ini Bani Umayyah dan orang-orang Arab lain tidaklah datang kepada mereka aduan kezaliman daripada orang yang kena zalim, melainkan mereka akan terus melaporkannya kepada pemerintah untuk diadili. Seorang lelaki datang daripada suatu negeri yang jauh apabila sampai di hadapan pintu sultan dan menyeru, "Wahai pemerintah umat Islam," maka orang yang rapat dengan sultan akan segera menjawab, "Apa halnya dengan kamu? Apa halnya dengan kamu?" Setelah itu mereka akan mengemukakan aduan kezaliman ini kepada sultan mereka untuk diadili. Sesungguhnya aku sebelum ini, wahai Amirul Mukminin, telah bermusafir ke bumi Cina yang saat itu diperintah oleh seorang raja. Berkebetulan ketika aku sampai ke negeri Cina itu, aku dapati raja yang telah hilang pendengarannya. Justru itu raja itu menangis. Menteri-menterinya bertanya kepadanya, "Apa halnya ini tuanku menangis sedangkan mata tuanku tidak?" Raja itu menjawab, "Sebenarnya aku menangis bukanlah kerana bala yang menimpa diriku ini, tetapi aku menangis kerana kasihankan kepada siapa sahaja daripada rakyat jelataku yang dizalimi. Apabila mereka datang memanggil namaku di hadapan pintu istana untuk membuat aduan, maka aku tidak dapat mendengarnya lagi." Setelah itu raja itu berkata, "Walaupun aku kehilangan pendengaran, tetapi penglihatanku masih ada. Justru itu buatkanlah pengumuman pada semua rakyat jelata bahawa baju berwarna merah tidak boleh dipakai, melainkan oleh orang yang dizalimi." Dengan peristiaran itu, dia pun keluar menunggang gajah meninjau keadaan nasib penduduknya pada waktu pagi dan petang. Terlihat sahaja kepadanya orang yang dizalimi, nescaya dia akan terus mengadilinya. Raja ini, wahai Amirul Mukminin, seorang yang syirik dengan Allah SWT. Cuba tuanku renungkan bagaimana seorang raja yang syirik kepada Allah SWT. Kasihan belasnya dan kelembutannya kepada rakyat jelata yang juga syirik kepada Allah boleh mengatasi sifat bakhilnya. Semasa dia memerintah berbanding dengan tuanku, seorang yang beriman dengan Allah dan merupakan sepupu Nabi Allah. Kasihan belas dan kelembutan tuanku kepada orang Islam tidak dapat mengatasi kebakhilan tuanku. Dia tanya dah. Sesungguhnya tuanku tidak mengumpulkan harta melainkan kerana salah satu daripada 3 sebab, iaitu jika tuanku katakan, "Aku menghimpunkan harta ini untuk anakku," maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah memperlihatkan pada tuanku beberapa pengajaran mengenai seorang kanak-kanak kecil yang keluar daripada perut ibunya, sedangkan di saat itu dia tidak memiliki apa-apa harta pun di atas muka bumi ini. Kalau bayi kecil itu dilahirkan dalam keadaan berharta, maka tidak ada satu pun daripada harta yang dimilikinya di saat itu, melainkan harta itu akan ditakbir oleh orang yang bertanggungjawab menjaganya juga. Sentiasalah Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada budak itu sehinggalah satu ketika dengan sebab kekayaannya itu, dia menjadi perhatian dan buruan manusia. Ingat, bukan tuanku yang mampu memberi kekayaan pada seorang, tapi hanya Allah yang mampu memberikannya kepada orang yang dia kehendaki. Jika tuanku katakan, "Aku menghimpunkan harta untuk menguatkan kekuasaanku," maka sungguhnya Allah SWT telah memperlihatkan kepada tuanku banyak pengajaran mengenai akibat yang telah menimpa raja-raja sebelum tuanku. Emas, perak, tentera dan segala bentuk senjata yang mereka sediakan tidak mampu menyelamatkan mereka daripada azab Allah SWT. Segala kelemahan dan kehinaan yang menimpa diri tuanku bukan menjadi penyebab tuanku dan adik-beradik tuanku akan timpa kemudaratan ketika mana Allah menghendaki apa yang dikehendaki olehnya. Maksudnya ikut Allah lah. Mudarat atau mudarat ni dengan izin Allah SWT. Jika tuanku katakan, "Aku mengumpulkan harta kerana untuk mendapatkan suatu matlamat yang lebih besar daripada matlamat yang sedang kamu tujui," maka demi Allah, sesungguhnya di sana ada lagi suatu kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan yang kamu miliki sekarang ini. Terhadap kerajaan dan kekuasaan telah Allah SWT kurniakan pada tuanku sekarang ini, kerana Allah Ta'ala tidak menyiksa orang yang menderhakainya dengan cara membunuhnya, tapi sebaliknya Allah Ta'ala mengekalkannya di dalam azab yang pedih. Maksudnya, masuk neraka berat lagi daripada azab dunia ni. Ingatlah, sungguhnya dia melihat apa yang terpendam dalam hati tuanku dan apa yang disembunyikan oleh segala anggota tuanku. Apakah ulasan tuanku apabila Allah yang merupakan sebenar-benar raja, lagi nyata kekuasaannya, mencabut kerajaan dunia ini daripada tangan tuanku dan memanggil tuanku ke mahkamah pengadilan? Adakah tuanku merasakan bahawa kerajaan dunia yang tuanku miliki ini mampu menyelamatkan dan membela diri tuanku daripada azab Allah SWT? Kata-kata tersebut telah menyebabkan Khalifah Al-Mansur menangis dengan sungguh-sungguh hati dia, sehingga suara ratapannya menjadi tinggi. Kemudian dia berkata, "Alangkah baiknya jika aku tidak diciptakan sebelum ini, lantas aku tidak akan dipersoalkan semua ini." Setelah itu dia berkata lagi, "Bagaimanakah caranya aku ingin memberikan alasan terhadap pentadbiran kerajaanku yang dipenuhi dengan segala bentuk maksiat yang berlaku, sedangkan semua orang yang bekerja denganku pula aku dapati adalah pengkhianat."
Katalah kita tadi, wahai Amirul Mukminin, hendaklah tuanku sentiasa bergaul dengan imam-imam yang terkemuka yang dapat memberikan petunjuk ke arah kebaikan. Khalifah bertanya, siapakah mereka itu? Jawab lelaki itu, para ulama. Kata Khalifah, mereka semua telah menjauhkan diri daripadaku. Kata lelaki itu, mereka melarikan diri daripada tuanku kerana takut kalau tuanku akan memaksa mereka melaksanakan tugas mengikut apa yang tuanku kehendaki, sebagaimana yang berlaku pada pekerja-pekerja tuanku yang lain. Tetapi sekarang bukalah kembali pintu-pintu istana yang tertutup itu, mudahkanlah laluan masuk untuk menemui tuanku, berikanlah pertolongan pada orang yang dizalimi daripada orang yang menzalimi, dan cegahkanlah kezaliman daripada terus berlaku. Ambillah suatu harta itu daripada sumber yang halal dan baik, dan bahagikanlah ianya di kalangan rakyat jelata dengan cara yang betul dan adil. Aku memberi jaminan jika tuanku sanggup mengikuti nasihat aku ini, sesungguhnya para ulama yang telah lari sebelum ini akan datang semula untuk menolong memperbaiki pemerintahan dan rakyat jelata tuanku. Al-Mansur berkata, ya Allah, berikanlah taufik kepadaku supaya aku dapat melakukan amalan sebagaimana dikatakan oleh lelaki ini. Setelah itu, orang yang diberikan keizinan untuk menemui khalifah pun datang dan memberikan salam kepadanya. Tidak lama kemudian, kedengaran suara muazzin mengiqamatkan sembahyang. Khalifah lalu keluar dan datang ke masjid untuk mengimami solat subuh. Setelah selesai solat, khalifah lantas berkata kepada pengawalnya, kamu mestilah membawa datang kepadaku lelaki itu. Dan jika kamu gagal, aku akan pancung lehermu. Khalifah merasa terlalu marah kepada lelaki yang telah memberi nasihat kepadanya tadi. Setelah itu, keluarlah pengawalnya mencari lelaki tadi. Ketika pengawal itu sedang melakukan rondaan mencari lelaki tadi, tiba-tiba dengan tidak semena-menanya dia mendapati dirinya telah berada berdekatan dengan lelaki itu yang sedang mengerjakan sembahyang di satu lereng bukit yang kedapatan di situ. Pengawal itu lalu duduk menanti di situ sehingga lelaki itu selesai sembahyang. Setelah selesai, dia berkata kepada lelaki itu, hai saudara, bukankah kamu seorang yang takut pada Allah? Jawab lelaki itu, ya. Pengawal itu bertanya lagi, tidakkah kamu mengenalinya, iaitu khalifah? Jawab lelaki itu, ya. Kata pengawal itu, kalau begitu marilah bersamaku, aku ingin bawa kamu menemui Amirul Mukminin. Sungguhnya tuanku telah bersumpah akan membunuhku jika aku gagal membawa kamu menemuinya. Jawab lelaki itu, tidak, tuanku tidak akan membunuhmu. Kata pengawal itu, bagaimana boleh jadi tidak? Tanya lelaki itu, adakah kamu pandai membaca? Jawab pengawal, tidak. Lalu lelaki itu tadi mengeluarkan sehelai kertas yang tertulis padanya suatu tulisan daripada suatu bekas yang ada bersama-sama dengannya. Lalu lelaki itu berkata, ambilkanlah kertas ini dan letakkanlah dalam saku baju kamu kerana tertulis padanya doa kelepasan. Pengawal itu bertanya, apakah dia doa kelepasan itu? Lelaki itu menjawab, doa ini tidak diberikan kecuali kepada para pesyuhada. Kata pengawal itu, semoga Allah Ta'ala merahmati kamu. Sungguhnya kamu telah berbuat baik kepadaku. Tidakkah kamu terfikir untuk memberitahuku apakah dia doa itu? Dan apakah kelebihannya? Lelaki tadi berkata, siapa yang berdoa dengan doa ini pada waktu petang dan pagi, niscaya akan dihapuskan segala dosanya, akan berkekalan kegembiraannya, akan dihilangkan segala kesalahannya, akan diperkenankan doanya, akan diluaskan rezekinya, akan disempurnakan cita-citanya, akan diberikan pertolongan ketika menghadapi musuhnya. Dia akan ditulis sebagai seorang siddiq di sisi Allah Ta'ala dan tidak akan mati kecuali sebagai seorang syahid. Doa itu berbunyi, Allah, sebagaimana engkau berlembut terhadap orang yang lembut dengan keagungan engkau, sebagaimana engkau telah menunjukkan keagunganmu terhadap mereka yang punya kedudukan yang tinggi di kalangan manusia di muka bumi ini. Engkau mengetahui semua benda yang terdapat dalam perut bumi, sebagaimana engkau mengetahui semua benda yang terdapat di atas arasy engkau. Segala bisikan dalam hati adalah seperti suatu kenyataan terang-terangan di sisi engkau. Kenyataan terang-terangan tiada bezanya bagi engkau berbanding dengan bisikan kata-kata dalam ilmu. Segala sesuatu tunduk kepada kebesaran engkau. Semua kekuasaan tunduk pada kekuasaan engkau. Segala urusan dunia dan akhirat semuanya dalam genggaman kekuasaanmu. Jadikanlah untukku kelepasan dan jalan keluar daripada setiap duka cita yang menimpa daku. Ya Allah, jika engkau memaafkan dosa-dosaku, mengampuni kesalahan-kesalahanku dan menutupi keaiban setiap kejahatan amalanku, nescaya aku akan menjadi bersungguh-sungguh untuk meminta pada engkau hajatku yang sebelum ini aku tidak begitu bersungguh-sungguh memintanya daripadamu. Aku memohon, berikanlah daku keamanan, dan aku minta agar engkau jadikanlah aku seorang yang senantiasa berjinak-jinak dengan engkau. Sesungguhnya engkau lah yang sentiasa berbuat baik kepadaku, sedangkan aku sentiasa mengkhianati diriku sendiri ketika melaksanakan tanggungjawabku terhadapmu. Engkau telah menunjukkan kasih sayangmu kepadaku dengan perantaraan nikmat-nikmatmu, sedangkan aku telah menjadikan diriku dibenci olehmu dengan maksiat-maksiat yang aku lakukan terhadapmu. Tetapi sebenarnya keyakinanku terhadap rahmat dan kasih sayangmu menjadikan aku berani melanggari perintah-perintahmu. Justru itu, kembalikanlah kurniaanmu dan ihsanmu kepadaku. Sesungguhnya engkau sangat menerima taubat dan sangat pengasih. Kata pengawal itu, lalu aku pun mengambil kertas itu dan memasukkannya ke dalam sakuku. Kemudian tidak ada lagi duka cita bagiku selain daripada kebimbangan terhadap tindak balas Amirul Mukminin.
Apabila sampai ke tempat penginapan khalifah, aku pun masuk dan beri salam padanya. Khalifah lantas mengangkatku kepalanya lalu memandang kepadaku dan tersenyum. Kemudian berkata, "Celaka kamu ni pandai bersihir ya?" Jawabku, "Tidak, demi Allah, wahai Amirul Mukminin." Kemudian aku bercerita kepadanya apa yang berlaku di antara aku dan lelaki tua tadi. Ali Khalifah berkata, "Berikanlah padaku kertas yang telah diberikan padamu tadi." Kemudian Khalifah Mansur pun menangis dan berkata, "Kamu telah selamat." Khalifah kemudian telah memerintahkan supaya disalin kembali doa itu dan kemudian telah memberikan padaku 10,000 dirham. Setelah itu Khalifah berkata, "Adakah kamu mengenalinya?" Kataku, "Tidak." Katanya, "Itulah dia Khadir AS." Rujuk kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 muka surat 351 hingga 353 dan Miftahus Sa'adah wal Misbahul Musyadah karangan Tas Kubra Sadah jilid 3 muka surat 153 hingga 155. Sesungguhnya aku, yakni pengarang Muhammad Khair Ramadan Yusuf, menyebutkan cerita ini sebagai suatu pengajaran untuk kita semua dan aku tidak menemui siapa pun yang telah membuat komentar terhadapnya. Tak ada orang komentar aku buat sahih dhaif lemah palsu ke, tak ada cerita. Sebabnya orang tak sungguh mana sebab cerita khalifah dah. Cerita Nabi dengan sahabat ni orang jauh sikit sebab dia agama dia ni tidak jadi agama dia, kecuali orang bodoh jadi serupa, anggap serupa dah cerita-cerita ataupun cerita-cerita sufi ni serupa dengan cerita-cerita Nabi dan Rasul sahabat tu. Terkarut dia lah dah. Kaedah asalnya tidak jadi agama dah. Ambil pengajaran sikit-sikit tu boleh lah, tapi nak pergi ke mahkamah tak boleh lah sebab dia bukan cerita Nabi dah. Pengarang Syarah Ihya Ulumuddin berkata, Al-Hafiz Ibnu Hajar telah menyebutkan kisah ini secara ringkas dalam kitabnya Al-Isabah ketika menjelaskan mengenai bidayat Khadir AS. Rujuk Al-Isabah jilid 2 muka 135. Kata Ibn Hajar Al-Syihab Al-Bauni telah menyebutkan doa ini dalam kitabnya Syamsul Ma'arif ketika menyebut keistimewaan nama Allah Al-Latif. Rujuk Ittihaf Sadatul Muttaqin jilid 7 muka 82. Syamsul Ma'arif ke apa ni kitab-kitab doa yang gini ni masalah walaupun bunyi molek nak pegang. Kalau melibatkan akhirat tu masalahnya. Doa tu kita jangan percaya pada fadilat dia tu. Fadilat yang lebih lah. Fadilat terutama sekali fadilat sampai ke akhirat lepas daripada azab Allah ke apa tu. Kita benda gitu melainkan dengan hadis yang sahih. Aku ada hadis yang sahih dah. Kalau lainnya kita ambil doa ni boleh rekod sebenarnya lah. Kita boleh rekod ke apa doa ni. Selawat ni Allahumma salli ala Muhammad halal itu bukan selawat tambah-tambah tu. Waktu kata tambah lah nak suruh sedar. Jadi tambah-tambah itu ada hak melampau ada apa gitu lah. Itulah cerita tentang jumpa dengan pemerintah kepada Umar Abdul Aziz dan Khalifah Mansur cerita ni. Cerita tu lah panjang kalau cerita kita baca saat ni. Ialah kita nak kata tak boleh pergi ke mahkamah jugalah. Kekuatannya masih dipertikaikan kayak gitu dah. Wallahu alam, tapi adalah hak kuat sikit ni Umar Abdul Aziz. Kuat buat pun gitulah ni. Cerita-cerita gini ni ada juga dipersisihkan dah. Ada lagi lah yang ulama pertikaikan. Wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.